اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasufu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'allah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yati bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian duha yang sebentar ini. Mudah-mudahan duha Jumaat ini, mudah-mudahan kita dapat sebagai perisai kita, bawa bekalan kita di yaum mahsyar insyaallah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah pagi ni pada pucung online kita, mudah-mudahan pengisian mohon kita share sebelum kita teruskan. Mohon komen kalau suara tidak jelas di luar kawasan saya, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan surah Hud ayat 105 sambungan pagi tadi. InsyaAllah pagi Jumaat ni surah Hud ayat 105 daripada kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Sejak saya nak share dulu, insyaAllah. Kita share dulu, insyaAllah. InsyaAllah muka surat 401 kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sadaqallahul azim. 105 surah Hud, yang bermaksud pada masa datangnya hari kiamat itu, masa yakni hari kiamat itu, insyaAllah lain, okey. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata yauma ya'ti lakal takallamu nafsun illa biiznih. Kalau sudah datang tempoh ini, tidak ada seorang pun yang boleh bercakap kecuali izin Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh bercakap kecuali permit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah benarkan, barulah kamu boleh bercakap. Tetapi jika Allah berkata tidak boleh,
Jika Allah kita kata tidak boleh, maka kamu kena senyap. Walaupun di padang mahsyar jumlah orang ketika itu begitu ramai, tetapi semuanya senyap belaka. Ketika itu barulah kamu tahu siapakah aku, yakni Allah, dan siapakah pula kamu sebenarnya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan bermacam-macam cara dan corak. Kalau tidak termakan dengan cara ini, dia guna dengan cara yang lain. Esok di akhirat kita tak terdaya sebenarnya tuan-tuan. Bila menghadap Allah Ta'ala, tidak dibenarkan kita bercakap, kecuali Allah benarkan tu. Siap permit Allah Ta'ala. Bila Allah benarkan, barulah kita boleh bercakap. Bila Allah tidak benarkan, senyap. Bukan kita saja, semua sekali tidak dibenarkan bercakap. Walaupun di padang mahsyar berjumlah orang ketika itu begitu ramai, tetapi semuanya senyap. Semuanya senyap belaka, kata Tok Guru. Ketika itu barulah kamu tahu siapa Allah, siapalah kita, siapalah kita yang sebenarnya antara kita dengan Allah Ta'ala. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan bermacam-macam cara dan corak. Kalau tidak termakan dengan cara ini, dia gunakan pula cara yang lain. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika itu dalam seramai-ramai manusia ini, aku hendak bahagikan kepada dua tumpuk sahaja. Yakni seramai-ramai orang di padang mahsyar, walaupun tidak dapat hendak kita bilang banyak manakah jumlahnya, tetapi hakikatnya ada dua tumpuk sahaja. Pertama, ada tumpuk syaqiyun, orang yang celaka, iaitu ahli neraka. Kedua, ada tumpuk wasa'id, orang yang bertuah dan berjaya. Orang ini ialah ahli syurga. Dua golongan besok, seramai-ramai manusia, ada dua saja yang digolongkan. Manakah jumlah, tapi akhirnya ada dua ketumpuk, dipanggil gulungan. Dilonggokkan satu golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Satu lagi golongan dipanggil golongan syurga. Ini bab tu kita kena renung. Kita di dunia sekarang ni, ke mana kita sebenarnya? Nak masuk ke syurga atau ke neraka? Kamu sahaja yang merasakan bahawa manusia ini begitu ramai bilangannya, yang terdiri daripada berbagai bahasa, berbagai bangsa, budaya, dan datang dari benua yang pelbagai sama. Sama ada dari negara membangun, negara mundur, negara maju dan sebagainya. Usaha kamu ini serupalah seperti budak-budak yang pergi ke pantai membuat tumpuk-tumpuk pasir. Mereka membahagikan tumpuk-tumpuk pasir ini. Ini rumah batu kawe, kata Tok Guru. Ini rumah batu demo. Ini kereta kebal kawe. Ini kereta kebal demo. Diasing-asingkan. Tapi datang saja ombak, habis semua tumpuk-tumpuk pasir itu dilanda ombak. Tidak tahu lagi manakah rumah batu dan kereta kebal tadi. Ombak bukannya dia peduli rumah batu ataupun rumah orang, ataupun rumah batu raja. Habis disapu bersih apa saja yang ada di pantai. Cuba pula menghendap diri kamu. Kamu ini kaki neraka ataupun kaki syurga? Tok Guru tanya kepada kita, cuba kita mengintai diri kita sendiri. Sama ada kita ni nak jadi kaki neraka ataupun nak jadi ke syurga. Golongan mana yang kita hendak pilih? Hari ni hari Jumaat tuan-tuan, hari yang paling hebat, hari antara hari yang terbaik dalam satu minggu, penghulu segala hari. Ada satu waktu yang mustajab,
yang saya pesan tadi pagi tadi, maksudnya ada satu waktu yang mustajab, kata alim ulama, antaranya waktu antara dua khutbah. Mohonlah sepanjang masa hari Jumaat ini kita kepada Allah Ta'ala cari jalan, jangan kita jadi kaki neraka. Kita mesti cari kaki syurga. Pengkalan yang sebenarnya kita kena cari. Kalau hendak tahu kamu ini ahli syurga ataupun ahli neraka, cubalah buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah ada pelannya. Kamu duduk di mana sekarang? Serupa kita pergi ke Petaling Jaya, diletakkan pelan bandar di tepi jalan dan ditunjukkan tanda, dan kita sekarang berada di sini, di cabang ini. Cuba buatkan juga pelan kita ke akhirat. Tuliskan di manakah kita berada sekarang. Ini ya, plan yang kita ada dalam dunia sekarang. Ada mana? Kita buka Al-Quran. Ada kat mana lokasi kita? Ada di mana kita punya tertumpu? Sama ada ke dunia ataupun ke akhirat, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ini diceritakan dalam ayat ini, suruh kita buka minda kita untuk kita cari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 105, suruh kita buka minda, mengingatkan ayat ni. Besok di sana tak boleh bercakap apa pun kecuali dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dibenarkan, barulah Allah benarkan. Kemudian yang paling hebat, ada golongan yang berbahagia, ada golongan yang celaka. Ada yang tak bahagia. Itu pasal apa? Satu, yang bahagia memanglah confirm ke dalam syurga. Yang tidak berbahagia tu golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka. 106, kita sambung terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzi syaqu fa fi nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan, yakni disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu, yakni seperti suara keldai. Surah Hud ayat 106. Keadaan di sana besok. Ya, ulang balik. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiat. Bahasa lamanya celaka. Pasal apa? Ingkar dengan Allah, maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sombong dengan Allah Taala, maka di dalam nerakalah tempatnya. Ini dah diendoskan dalam ayat ni. Tak ada tempat lain neraka. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti keldai. Keldai yang terjerit-jerit di baham api neraka. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Neraka, manusia yang celaka akan ke neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Neraka ini ada zafirun dan ada syahiqun. Zafirun maknanya bunyi yang keluar semasa kita menghembuskan nafas. Syahiqun maknanya bunyi yang keluar semasa kita menyedut nafas. Kamu hendak menganggap neraka ini macam mana? Itu ikut kamulah. Tetapi aku hendak beritahu bahawa neraka ini adalah barang hidup yang bernyawa. Tuhan kata, neraka ini semasa dia menyedut masuk nafasnya, dia bunyi buk buk buk, kata tunggul. Dan apabila ia menghembuskan nafasnya pun sama juga berbunyi dia. Ya, dia bernyawa, dia bernafas. Sebab tu kita akan dahsyat sangat keadaan neraka tersebut. Maknanya ketika neraka menarik nafas, ada mengeluarkan bunyi suara, dan ketika menghembuskan nafasnya pun ada juga mengeluarkan bunyi suara, untuk memberi gambaran kepada kita bagaimana gergasinya neraka ini. Tidak terdapat kita mengagak
berapa ribu kilometerkah keluasan lubang hidung neraka untuk memuatkan orang yang sebegitu ramai. Serupa lubang hidung budak kecil berbanding dengan lubang hidung bapanya. Dengkuran bapanya lebih kuat daripada lubang hidung bapanya lebih luas. Dengkuran bapanya lebih kuat kerana lubang hidung bapanya lebih luas berbanding dengan lubang hidung budak yang berumur sehari. Kalau Allah manusia tidak takut dengan gambaran sebegini, tidak ada ikhtiarlah lagi selepas itu. Orang ini betul-betul berhati batu, tidak faham hardikan dan tidak takut kepada orang. Kedegilan tu berterusan. Ya, tidak takut yang kita gambarkan, yang digambarkan dengan ayat tersebut 106. Ya. Habis ayat 106 ya. Maksudnya keadaan di neraka tu amat dahsyat. Pasal apa? Itu adalah tempat orang-orang yang maksiat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nerakalah tempat dia. Kemudian ada suara di dalam neraka tu yang memekik-mekik, yang merayu-rayu dan mendayu. Keadaan suara neraka. Dan diceritakan di sini, maknanya neraka ni pun bernyawa. Ceritakan Allah Ta'ala, neraka itu bernyawa, siap bernafas, naik, keluar, siap bernafas, menyedut nafas. Berbunyi nafasnya. Ngeri yang amat ngeri. Itu ayat 106 menjelaskan keadaan neraka. Yang 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sadaqallahul azim. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikhendaki oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikhendaki Allah. Surah Hud 107. Ya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikhendaki oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikhendaki. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Seorang manusia yang masuk neraka akan kekal selagi bumi ada dan langit ini ada. Allah Akbar. Kekal bukan sementara, kekal dalam neraka. Walaupun di akhirat kelak tidak diketahui di manakah kedudukan langit dan bumi, tetapi memang sudah menjadi perangai manusia. Jika mereka hendak menyebut bahawa barang itu bersifat kekal, maka akan dikaitkan dengan langit dan bumi keberadaannya. Mereka akan menyebut selagi bumi dan langit ini ada, itu memang sudah menjadi budaya. Illa masya Allah, illa masya Rabbuka, kecuali orang yang Tuhan kehendaki. Maknanya setiap orang yang masuk neraka, dia akan kekal di dalamnya, kecuali orang yang Tuhan kehendaki. Dengan arti kata lain, kalau kamu masuk ke dalam neraka, kamu akan kekal ke dalamnya. Kamu tidak masuk secara kebetulan. Ini yang kita bimbang. Ya. Televisyen ada menyiarkan interview wartawan dengan seorang askar Amerika, perempuan yang bertugas di Saudi. Wartawan bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu ketika berada di padang pasir begini? Adakah kamu kuat seperti orang lelaki? Dia menjawab, orang perempuan tetaplah perempuan. Apabila orang perempuan menjadi askar, walaupun lengkap berbaju belang dan berkasut tebal, orang tetap memandangnya lemah, kecuali dia boleh menunjukkan kehandalannya.
ketika itu barulah orang berasa dia handal. Adapun orang lelaki, walaupun lelaki berkaki ayam, dia tetap dikira kuat kecuali dia menunjukkan kelemahannya. Comel cara dia menjawab soalan wartawan. Kita boleh bersetuju dengan jawapannya. Maksudnya, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Tuhan kamu ini boleh berbuat apa saja yang dia hendaki. Kalau dia menghendaki kamu kekal di dalam neraka, maka kamu kekal di dalamnya. Tapi kalau dia hendak kamu duduk sementara saja, maka kamu akan duduk sementara saja di dalamnya. Salah satu sifat ketuhanan Tuhan ialah dia boleh berbuat apa saja yang dia mahu. Segala hukuman, peraturan dan sistem ini Allah buat untuk kamu. Tetapi kamu jangan beranggapan bahawa kalau kamu buat begini ataupun begitu menyebabkan kamu boleh keluar dari neraka. Itulah kaedah yang Allah buatkan untuk kamu. Tetapi Allah tidak terikat dengan kaedah-kaedah itu kerana Allah itu adalah Tuhan. Ya, peraturan tetap peraturan. Apa yang Allah tetapkan tetap berlaku. Tak boleh kita halang. Ini maksudnya selagi tak keluar daripada, Allah kata tidak keluar daripada neraka, selagi itu akan tetap di neraka. Itu yang kita bimbang untuk tercampak dalam neraka. Jangan berhenti kita dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ni hari Jumaat tuan-tuan, banyakkan selawat, banyakkan kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikhendaki oleh Tuhan sebagai pemberian nikmat yang tidak putus. Ayat 108. Maksudnya orang-orang yang berbahagia pasal apa? Disebabkan imannya dan taatnya, maka tempatnya syurga dalamnya. Maka mereka kekal dalam selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikhendaki oleh Tuhan sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Itu yang paling sejahtera, paling seronok kita besok di akhirat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Begitulah juga orang yang bertuah akan diletakkannya di dalam syurga kekal. Madamatis samawati wal ard, selagi langit bumi ini ada. Illa masya rabbuk, kecuali Tuhan yang hendaki. Kalau Tuhan hendak bubuh sebentar seorang dalam syurga, kemudian diheret keluar dan dibubuh dalam neraka pula, Dia boleh membuatnya sebegitu. Apa yang Allah buat, kamu tidak boleh hendak kata apa-apa. Kalau Allah tidak buat pun, kamu tidak boleh hendak kata apa-apa. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu. Sewaktu Tuhan bercakap perihal syurga, walaupun dia sebut perkataan yang serupa dengan api neraka, tetapi dia menyambungkannya dengan perkataan ata'an ghaira majzuzi. Pemberian aku kepada manusia di dalam syurga ini merupakan pemberian yang tidak putus-putus. Ini menandakan bahawa bila manusia dimasukkan ke dalam syurga, dia tidak akan dikeluarkan walaupun Tuhan berkuasa penuh untuk menariknya keluar. Allah, kan hebatnya. Bila kita masukkan syurga, dia terus tetap tinggal. Tandanya, signal, isyaratnya ayat ini, maksudnya tak putus-putusnya, tak keluar-keluar kita daripada syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dimasukkan ke dalam neraka, sememangnya dia akan kekal di dalamnya
Kerana ayat mengenai neraka tidak disebutkan perkataan ata'an ghaira majzuzi. Walaupun Allah Ta'ala memberikan peluang kepada manusia untuk keluar dengan kekuasaannya, ini menunjukkan bahawa ada perbezaan antara neraka dan syurga. Rahmat Allah Ta'ala kepada ahli syurga lebih banyak berbanding rahmat Allah Ta'ala kepada ahli neraka. Itu cari jalan tuan-tuan untuk kita kekal dalam register kita ke dalam ahli syurga. Jangan kita cuba-cuba nak jadi register dengan ahli neraka. Habis ringkasan tafsiran ayat 108. Tafsir ayat 109. Fala takumi fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Maksud ayat 109, janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu. Sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dengan tidak dikurangi. Surah Hud ayat 109. Maksudnya, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Oleh itu kamu wahai Muhammad jangan sekali-kali dalam keadaan ragu tentang ibadat yang mereka lakukan. Orang itu beribadat mengikut pandangannya sendiri, sedangkan ibadat tidak boleh dibuat mengikut agakkan. Dia berasa barangkali pahala boleh diperolehi dengan cara ini, maka dibuatlah dengan cara ini. Ibadat tidak boleh jadi begitu kerana ia adalah satu jenis penghinaan diri manusia kepada Allah. Main suka-suka dia beribadat, main ilmu dia sendiri, fatwa diri dia sendiri. Jangan tuan-tuan, ni ada caranya, ada ilmunya, kena ikut. Sebab tu kena mengaji, sebab tu kena belajar. Kalau tidak, banyak salahnya daripada tepatnya. Bagaimana cara untuk menghinakan diri kita kepada Allah Ta'ala? Perkara ini boleh diagak-agak saja, tetapi perlu diberikan keterangan dan pendapat penjelasan yang sah. Sebenarnya ia telah dijelaskan sepenuhnya oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Maka bila kamu hendak beribadat kepada aku wahai Muhammad, jangan buat serupa orang itu buat. Bila kita tanyakan kepada orang itu caranya beribadat, dia menjawab bahawa ibadatnya dilakukan mengikut agakkan, ramalan dan tekaannya sendiri. Kalau kita tengok ayat ini pada sahirnya, seolah-olah Tuhan menegur Nabi Muhammad SAW, sedangkan dirinya maksum. Adakah munasabah masih terdapat keraguan dalam diri Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang diberikan Allah? Tentulah sebagai orang Islam kita yakin 100% bahawa Nabi tidak teragak-agak dan tidak ragu-ragu tentang wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Hakikatnya Tuhan bukan hendak memarahi Nabi, tetapi hendak memarahi umatnya. Sebab tu tuan-tuan, ibadat ni kena ada ilmu. Ya, mesti ada 4. Pertama, ilmu. Niat yang kedua, ikhlas yang ketiga, sabar yang keempat. Sebab tu baru jadi apa yang Nabi buat. 4 tu mesti ada. Bila ibadat tak ada ilmu, tak jadi apa. 4 ni, ilmu, niat, sabar, tulus, ikhlas. Ini merupakan salah satu uslub dakwah ataupun cara kita berdakwah supaya dakwah yang disampaikan mudah masuk ke dalam hati orang. Seperti mana peribahasa Melayu ada menyebutkan pukul anak sindir menantu.
Oleh kerana kita tidak sampai hati nak memukul menantu, boleh jadi takut ataupun malu mata ataupun segan kepada tok besan, maka lebih baiklah kita memukul anak sendiri. Hakikatnya supaya menantu itu faham bahawa kerja yang dibuatnya itu tidak boleh. Ini cara orang Melayu, ya. Pukul anak sendiri, ya, pukul anak, sindir menantu. Uslub ini juga digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Antaranya cara Allah Ta'ala hendak memarahi manusia, dia akan memarahi nabinya sendiri. Kalau maksum macam mana pun Allah akan marah juga. Maka kamu yang tidak lebay, yang tidak soleh dan tidak warak, banyak lagi lah perkara yang Allah boleh marahkan kamu. Dengan cara begini, sesetengah orang akan lebih insaf berbanding kita memarahinya secara langsung. Sama ada kita seorang ustaz, tok guru, tok lebay ataupun cikgu, bila berhadapan dengan orang ramai, kita kena benar-benar faham uslub dakwah yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak sesuai dengan cara ini, kita boleh tukar dengan cara itu. Dan kalau tidak berkesan dengan cara ini, kita tukar dengan cara itu. Banyak cara-cara berdakwah yang dituliskan oleh orang alim, ulama kita dalam kitab-kitab dakwah, bertujuan untuk membantu kita mendakwah manusia. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Sebenarnya semua jenis ibadat yang mereka lakukan tidak lebih daripada kelakuan ibadat dengan cara datuk nenek mereka dahulu. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira mankus. Tuhan berkata, kami bersumpah bahawa kami akan sempurnakan untuk mereka semua bahagian mereka, dan sedikit pun tidak akan dikurangkan. Datuk nenek mereka juga mengaku menyembah Tuhan, tetapi kalau sungguh mereka berabdi kepada Allah, kenapa Allah timpakan azab ke atas mereka hingga pupus tidak meninggalkan baka? Itu menunjukkan bahawa ibadat yang manusia lakukan tidak semuanya betul, kecuali ibadat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Kalau datuk nenek mereka ditimpa azab kerana kesalahan dalam beribadat, kenapa pula orang sekarang tidak ditimpa bala, sedangkan ibadat mereka juga tidak betul? Begitulah jawabnya. Habis ayat 109, kita sambung insya-Allah petang ni untuk 110. Ya, mudah-mudahan pengisian pagi ini yang paling penting, yang last tadi, maknanya ibadah kita perlukan ilmu. Jangan kita sendiri-sendiri buat fatwa ataupun beribadat secara sendirian. Pastikan kita dapat ilmu untuk beribadat. Tak kata pagi ini, mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bawa sebagai bekal di dunia dan akhirat. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mohon tuan-tuan, hari ini hari Jumaat yang berkat, sama-sama kita banyakkan berselawat di bulan Rejab, walaupun dalam keadaan PKP, walaupun dalam keadaan COVID. Cari jalan dekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Cari jalan, cari masa untuk Allah Ta'ala. Paling hebat dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia pun selamat, di akhirat pun selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni. InsyaAllah mana yang terbaik pada Allah Ta'ala, yang lemah pada saya. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si'arba.
وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا وأولنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahasanna bizi wajjabaru wa tasanna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulinin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah al-musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma'asmi azab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma'asmi syawun fil ard wa la bis sama' wa huwa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimma la dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi petang. Mohon doakan kami insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum.